Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam Santai Matematik. So, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar kita nak belajar buat minda pagi dulu, boleh? Kita mulakan dengan minda pagi. Ada dua soalan. Cikgu dah ubah suai soalan ni. Soalan ni hampir sama. Kita nak imbas kembali dia, saya ingat. Boleh berhentikan dulu untuk jawab. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Ni soalan yang hampir sama. Dua soalan ni, mari kita tengok terus. Rajah menunjukkan sekeping kad nombor. Kita ada nombor 489,108. 108. Jadi soalan tanya cerakin. Cerakin ni ialah ceraikan. Jadi kita kena ceraikan dia satu-satu. Tapi ada arahan berikutnya, iaitu mengikut nilai digit. Nilai digit dalam nombor ke dalam perkataan? Dalam nombor, betul, dalam nombor. Jadi kita ambil dan nilai digit ni kita, so 4 ni 4 ada 400,000. Ada berapa sifar dia? Ada 5. Tambah, mesti guna simbol tambah. Tak boleh guna tolak, tak boleh guna sengkang, tak boleh guna anak panah, semua tak boleh. Mesti tambah. Diikuti dengan 80,000 tambah 9,000 tambah 100 tambah 8. Ceraikan ikut nilai digit. Mari kita tengok soalan 2. Ni soalan 2 ni. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Nilai tempat. Sekarang dia minta nilai tempat dalam perkataan. Jadi ni rumah apa ni? Kalau tak ingat, kita mula daripada awal. 10, 100, 1000, 10,000. Jadi ni rumah apa? 10,000. P-U-L-U-H 10,000. Nombor nak tulis tak? Terpulang. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tapi inilah jawapan dia, 10,000. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Rajah menunjukkan sekeping kad nombor dalam perkataan. 65,020. Cikgu selalu ingatkan kamu, perkataan ribu ni penting. Kita berhenti dekat ribu, maka kita akan baca nombor ni saja. 65,000. 65. Lepas ribu mesti ada 3 nombor. Jadi kita masukkan 20. 20. Nak letak sini 2 ke? Tak, kita letak sini 2. Sini 2. Jadi ni nombor berapa nak letak? Ya, betul. 65,020. Selesai. Yang kedua. Bundakan jawapan kepada ribu. Salin dulu. Dia kata yang ini. Salin dulu. 6, 5, sifar 20. 65,020. Ribu. Mana rumah ribu? 10, ratus, ribu. Garis rumah ribu. Minta maaf. Allah. Lompat pula dia. Tak apa. Garis rumah ribu. Tengok sebelah. Tengok sebelah kanan. Sifar. Jadi kalau sifar, adakah kita perlu tambah 1 atau kekalkan 5? Ya, betul. 5 kekalkan 5. Jadi kita salin dulu 5, nombor yang digaris. Sebelah kiri pun kita salin 65, 6, 5. Yang sebelah sini semua jadi sifar. Yang 2 ni pun jadi sifar. Inilah jawapan dia. Jadi ini untuk minda pagi kita. Hari ni kita nak belajar apa benda cikgu ni? Kuda baca to. Kuda baca to ini ialah ringkasan. Ringkasan kepada yang pertama sekali kurungan. Ku ni ialah kurungan. Da ni ialah darab. Ba ni ialah bahagi. Ca ni ialah campur ataupun tambah. Tapi cikgu dah lama guna perkataan campur. Jadi to ni ialah tolak. Jadi masa cikgu belajar dulu, masa tingkatan 1
1 tingkatan 2, Cikgu Nasa nama dia, dekat sekolah Sedia Raja. Dia memang tekankan yang ini, kuda bacatur, kuda bacatur, kuda bacatur sehingga ke hari ini. Sebab kita nak belajar operasi bergabung. Operasi bergabung ini melibatkan 2 atau 3 operasi dalam satu soalan. Untuk kali ini kita nak belajar hanya darab dan tambah. Okey, darab dan tambah, tapi cikgu nak bagi advance, nak bagi kamu awal pengetahuan ini supaya nanti bila kamu jumpa yang ini, yang mana nak kena buat dulu. Kurungan dulu, nak buat darab dulu ke, nak bahagi dulu ke, tambah dulu ke, tolak dulu ke. Jadi kita dah dapat dah gambaran ni. Okey, so yang pertama, prinsip dia mesti kurungan dulu, diikuti darab dengan bahagi. Darab dengan bahagi ni tak kisah. Kalau darab dengan bahagi ni tetap prinsip nombor 2. Okey, kalau lepas tu yang ketiga, campur dan tolak. Ini campur dengan tolak. Kalau jumpa tambah darab dengan campur, maknanya kita kena buat darab dulu. Kalau bahagi dengan tolak, kita kena buat bahagi dulu. Kalau darab dengan tolak, kena buat darab dulu. Yang mana yang mana kita nak yang kena buat dulu. Ini dia peraturan dia. Okey, next. Yang ini daripada buku teks kamu. Okey. Ini contoh yang pertama sekali yang kita nak belajar gini. Kita ambil tambah dan tolak. Kita dah belajar sampai kurungan dah. Dia rupanya baru darab tambah dengan tolak ni, campur ni. Tambah dengan tolak pula, tambah dengan darab. Jadi darab. Okey, mari kita tengok sini apa penyelesaian masalah kat sini. Pada mulanya Azmi ada 4 buah kereta mainan. Nampak ni, ada 4 buah kereta mainan. Okey. Kemudian dia kata, hari ini saya dapat 3 kotak hadiah. 3 kotak hadiah. Wah, banyak ada dia. Okey, setiap kotak berisi 5 buah kereta mainan. Jadi ada 2 petunjuk kat sini, 3 kotak hadiah dan 5 buah kereta mainan dalam setiap kotak. Jadi selamat hari raya Azmi. Okey, berapa jumlah kereta mainan? Ini soalan yang utama, berapa jumlah. Jadi maknanya nak kena bagi jumlah dia dah ada 4 yang asal. Mari kita tengok ayat matematik yang terhasil. 4 tambah dengan 3 kotak tadi, darab dengan 5 kereta mainan dalam setiap kotak. Nampak? Jadi apa nak buat? Cari jumlah kereta di dalam 3 kotak ni dahulu. Kena cari dulu 3 dalam kereta ni ada berapa sebenarnya. Kena selesaikan yang ini dulu. Okey. Nampak kat sini dia buat. Okey, 3 dalam setiap ketiga ni ada kotak ni ada 5. Jadi 3 darab 5 dapat 15. Okey, jadi kena selesaikan dulu, dapat 15. Dah dapat 15, kemudian tambahkan jumlah tu dengan kereta sedia ada. Baru kita tambahkan 4 tambah 15. Jadi ini prinsip dia. Antara darab dengan tambah, maka kena buat darab dahulu, baru kita buat tambah. Okey, tengok. Okey, kita tengok pula contoh 2 kat sini. Okey, contoh 2 kat sini dia kata apa? Pengiraan manakah yang betul? R atau T? Dia kata. Bincangkan R atau T. Mari kita tengok sini. Ni tambah dengan darab. Jadi kalau kita tengok sini tambah dengan darab, soalan yang sama. Dia buat tambah dulu, dapat jawapan. Tambah dulu 19, kemudian baru darab 6, dapat 114. Yang sini pula dia darab dulu, dapat 42, kemudian baru dia tambah, dapat 54. Nampak? Jawapan dia tak sama tau. Bila jawapan dia tak sama, maka ada yang salah. Dan dah pastilah yang salah yang ini. Sebab prinsip dia ialah mesti buat darab dahulu, diikuti dengan tambah. Okey, kita teruskan dengan contoh 3 daripada buku teks. Masih cikgu letakkan kuda bacatur ni supaya kamu ingat, tak boleh lupa. Tapi kita hanya nak belajar darab yang ini dengan yang ini. Okey, saya masukkan 4 keping RM5 dan sekeping RM50. Okey, dia ada 4 keping RM5 dan sekeping RM50. Berapa jumlah wang Ziyeng? Jadi kalau ke sini ayat matematik dia ada 4 keping RM15. Okey, kemudian dia tambahkan ada sekeping duit 50. Jadi kena nak selesaikan yang mana dulu? Nampak? Dia selesaikan ni 4 darab
darab dengan 5, baru kita dapat selesaikan. Tengok dia terus tuliskan semula jawapan dekat sini, kemudian baru tambah. Dapatlah jawapan dia RM70. Okey, contoh 4, kuis sejarah markah ahli kumpulan Zakbar. Okey, nama dia ada Nazmi, Vidya dan Khan. Okey, pusingan pertama Nazmi 150, semua dapat 150. Pusingan kedua semua dapat 120. Okey, mari kita tengok. Jumlahkan, hitung jumlah markah kumpulan Zakbar. Kita nak jumlahkan. Kalau kita tambah satu-satu lambat. Jadi cara dia, ni nampak dah ada kurungan kat sini. Darab 3 ni kita darab dengan ni darab tapi ada kurungan dekat sini. Okey, 150 tambah dengan 120. Jadi kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu, kena tambah dahulu. Dah dapat jawapan, barulah kita darabkan dengan 3. Ini konsep yang kita belajar. Okey, seterusnya ini uji minda. So uji minda kita daripada buku teks, mari kita buat yang ini konsep yang sama. Ingat darab dengan tambah. Okey, dalam gambar ini menunjukkan tabungan Nina dan Dini setiap bulan. Okey, ayat matematik yang sama mewakili jumlah wang mereka selama 6 bulan. Okey, ada RM17 tambah RM19 darab 6. 6 ni 6 ialah 6 bulan. Okey. Sini pula. Jadi soalan dia tanya, ayat matematik manakah mewakili jumlah wang mereka selama 6 bulan? Yang mana yang betul sebenarnya? Okey, Nina ada RM17, Dini pun ada RM19. Jadi situasi dia kat sini. Jadi dia tanya, kita nak darab dulu ke nak buat kurungan macam ni? Jawapan dia yang mana satu? Cuba anda fikir. Kalau kita darab 19 darab dengan 6, kita darab 19 darab 6, maknanya hanya Dini sahaja baru kita darab. Yang 17 ni kita tak darab dengan 6. Sedangkan dia kata Nina dan Dini, dia nak dua-dua. Jadi jawapan dia ialah yang ini. Okey, boleh? Mari kita tengok sini. Okey, lengkapkan soalan yang kelima. Lengkapkan pengiraan ini. Jadi kita nak buat apa dulu? Ingat kurungan dulu. Ada dua kurungan, yang mana satu? Tak kisah. Okey, tapi kita boleh selesaikan dulu. Jadi 45 tambah dengan 3 sama dengan 8. Sini 4. Manakala yang satu lagi ni ambil asing. Jadi ni asing. Jadi 15 tambah dengan 7. Jadi 12. Satu dekat atas. Jadi 22. Jadi kita akan masukkan sini 48 darab dengan 22 dekat sini. Okey, berapa jawapan dia? 48 darab 22. Darab lah kan. Okey, mari kita darabkan 48 darab 22. Maka ada 2 baris. Kamu buat sendiri lah. Okey, cikgu nak kamu yang punya jawapan. Boleh? Okey, untuk hari ni cikgu nak kamu cuba selesaikan. Tak payah lukis gambar. Kamu teruskan jawab soalan seperti mana yang cikgu dah kita bincangkan tadi. Okey, ada tak banyak ni. Buat sesuatu, buat dalam muka surat buku teks, muka surat dalam muka surat 42, jawab dalam buku latihan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.